Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Okey, terima warahmatullahi kasih kepada pelajar dan wabarakatuh. juga ibu. Hari ini ada sekarang ni 27 orang. Ibu harap sekali lagi ada lagi lah bertambah bertambah lagi lah pelajar. Okey. So hari ni kita akan bincang soalan-soalan yang cikgu bagi. Bincang jawapan bagi soalan yang cikgu bagi masa kamu di sekolah hari tu ni. Kita agak tidak bernasib baik sebab setiap kali kelas iaitu hari Selasa yang minggu pertama tu cuti kan, cuti apa? Terusam. Minggu yang kedua pula cikgu pula MC kan. Jadi tak sempat untuk kita nak bincang jawapan. Okey, jadi alhamdulillah kesempatan hari ini kita akan gunakan untuk bincang jawapan. Cikgu harap kertas yang cikgu bagi tu masih lagi ada dekat kamu lah. Ada tak? Ini cikgu akan bagi soalan kat kamu. Nampak tak soalan? Nampak tak slide? Nampak kan? Okey, hari ni cikgu nak kamu bersaing antara satu Ihsan dengan satu Hikmah. Nampak cikgu. Hello? Okey, nampak kan? Okey, satu Ihsan dengan satu Hikmah. Okey, untuk jawab soalan-soalan dalam dekat slide ni. Okey? Okey, tanpa membuang asa kita pergi ke tajuk yang pertama dulu iaitu asas pemikiran komputasional. Okey, soalan objektif dulu. Okey, siapa nak jawab? Kita bagi kelas hikmah dulu. Berikut adalah langkah-langkah yang terlibat dalam proses Y. Okey, ada satu proses ni. Yang pertama ialah masalah dipecahkan. Kedua, kena pasti corak yang sama. Tiga, perkara yang tak penting ditinggalkan. Dan yang keempat, sediakan satu model. Maksudnya ada satu flow ni. Apakah proses Y? C. Pemikiran komputasional. Okey, betul. Pemikiran komputasional. Satu markah untuk satu hikmah. Okey, satu Ihsan pula soalan yang kedua. Berikut merupakan ciri-ciri bagi teknik pemikiran komputasional. Okay, ciri yang pertama ialah meninggalkan aspek kurang penting. Dan yang kedua ialah fokus aspek penting untuk penyelesaian masalah. Dinyatakan teknik tersebut. Jawapan dia C. Peniskalaan. Ya, okey, betul. Satu markah untuk satu Ihsan. Soalan ketiga. Berikut adalah proses menyelesaikan masalah menggunakan teknik pemikiran komputasional. Iaitu yang pertama, proses membentuk satu model penyelesaian masalah berdasarkan ciri kesamaan dia. Yang kedua, meninggalkan perkara yang tidak penting. Tiga, mengesan dan menggunakan pengecaman corak bagi penyelesaian masalah. Dan yang keempat, memecahkan masalah kepada bahagian yang lebih kecil. Susun mengikut urutan yang betul aliran proses penyelesaian masalah menggunakan teknik pemikiran komputasional. Okey, yang mana satu susunan yang betul? D. Ivy. D ya? 4, 3, 2, 1 ke? Dadu. Okey, betul. Satu markah untuk satu hikmah. Okey, satu Ihsan, soalan yang keempat. Sekarang cikgu nak kamu baca soalan dan bagi jawapan. Satu Ihsan, siapa nak baca? Siapa nak jawab untuk soalan yang keempat? Tadi ada 27 orang, di mana habis? Satu Ihsan. Nurin ada tadi kan, Nurin? Cikgu saya Ini cikgu. untuk kehadiran. Okey, siapa nama? Syazah Humaira. Syazah, okey. Apa jawab? Baca soalan dan jawapan. Antara yang berikut, yang manakah adalah contoh model yang boleh digunakan bagi teknik pengiklakan? Jawapannya D. Peraturan. Okey, jawapan A, B dan C tu. Okey, kalau C tu adalah prototype. Prototype tu adalah satu model yang belum boleh digunakan. Maksudnya dalam proses pengujian. Dia model juga tapi model dalam proses
pengujian lagi. Tapi kalau peraturan, beza dengan peraturan, peraturan tu adalah satu model yang boleh digunakan jika timbul masalah yang sama. Itu beza dia lah. C dan D dua-dua adalah model tapi prototype tu belum boleh digunakan lagi. Tapi peraturan tu boleh digunakan. Okey, satu hikmah, soalan yang kelima. Raja berikut menunjukkan langkah-langkah mengira luas segi empat. Apakah teknik pemikiran komputasional yang digunakan? Jawapan dia A, teknik leraian. Jawapan dia teknik leraian. Satu markah lagi untuk kelas 1 Ihsan. Okey, teknik leraian bermaksud daripada masalah besar kita pecahkan kepada lebih kecil. Okey, mengira luas segi empat ni adalah satu masalah besar. Okey, kamu ditugaskan untuk menyelesaikan pengiraan luas segi empat. Jadi penyelesaiannya ialah kamu sediakan apa? Pecahkan kepada input, kamu perlukan input, proses apa yang nak digunakan dan output apa yang akan terhasil. Itu adalah kita pemecahan tu lah dikenali sebagai teknik leraian. Soalan yang keenam. Teliti pernyataan di bawah. Fatimah akan menduduki peperiksaan PT3 tahun ini. Sebelum menduduki peperiksaan, Fatimah perlu melakukan persediaan bagi membolehkan proses menjawab soalan berjalan dengan lancar. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah aspek yang kurang penting yang boleh ditinggalkan? A. Lokasi tempat duduk. Duduk. Kita tengok jawapan dia. Salah lah. Jawapan dia ialah bilangan calon. Tak apa, mari kita cikgu terang sikit. Fatimah perlu melakukan persediaan bagi membolehkan proses menjawab soalan berjalan lancar. Macam mana dia nak make sure proses menjawab soalan tu berjalan lancar? Itu adalah masalah dia, big problem dia. Jadi apakah aspek kurang penting yang boleh tinggalkan? Maksudnya kalau tak tengok aspek tu pun dia boleh memastikan perjalanan peperiksaan dia berjalan dengan lancar. So pertama ialah dia kena lokasi tempat duduk penting tak? Penting kan? Kalau tidak hari peperiksaan tu dia akan tercari-cari tempat duduk dia, betul? Jadi sebelum peperiksaan dia kena pastikan dia tahu lokasi tempat duduk dia dulu. Yang kedua, slip peperiksaan penting tak? Penting kan? Dia kena bawa masuk sekali. Tarikh peperiksaan penting tak? Penting, sebab itulah dibekalkan dengan jadual supaya pelajar boleh buat persediaan sebelum menghadapi peperiksaan. Bilangan calon penting tak untuk Fatimah? Tak penting. Bilangan calon tak efek pun dia punya perjalanan peperiksaan dia tu. Perjalanan peperiksaan Fatimah ni. Jadi jawapannya ialah C. Soalan yang ketujuh. Cikgu Lozaina membaca manual pengguna mengenai cara instalasi dan penggunaan tablet grafik yang baru dibeli. Apakah teknik pemikiran komputasional yang diamalkan oleh Cikgu Lozaiman? Jawapan dia D. Pengitlakan. Pengitlakan. Betul. Marisa satu Ihsan, satu markah. Kalau kamu instalasi tu apa? Instalasi tu diambil daripada perkataan Inggeris, installation, iaitu pemasangan, untuk yang siapa yang tak tahu kataan ni kan. Pengitlakanlah. Sebab dia adalah dia dikategori apa ni? Kalau cara menginstalasi ni, dia adalah prosedur, prosedur ataupun langkah-langkah. Baik, soalan yang ke-8. Apakah yang dimasukkan pengecaman corak? Jawapan dia C. Melihat kepada persamaan dan perbezaan dalam masalah yang sama. Itu ialah jawapan. Satu markah untuk satu Ihsan, sumpahkan oleh Siri. Cikgu harap tak ada masalah untuk yang ni. Apa pun kita tengok. Memecahkan masalah rumit kepada masalah yang lebih kecil, itu apa dia? Teknik apa? Teknik apa? Siapa boleh jawab?
Peningkalan. Kalau A tu teknik apa? Lurayan. Kalau B tu teknik apa? Membina model. Pengitlakan. Pengitlakan. Kalau D melihat kepada trend corak yang berulang. Apa maksud trend corak yang berulang? Maksudnya dia adalah persamaan. Tapi persamaan D tu hampir-hampir jawapan dia, tapi dia persamaan, disebut persamaan dia tapi tidak tulis perbezaan. Maknanya dalam pengecaman corak kita tengok dua benda, iaitu persamaan dan juga perbezaan. Okey. Soalan 9. Mengapakah kita perlu melihat corak pengulangan pengecaman dalam masalah? Jawapan dia D. Dapat membuat ramalan tentang sesuatu masalah yang berlaku berdasarkan corak yang berulang dan berbeza. Okey, mari tengok jawapan. Okey, betul. Satu markah untuk satu hikmah disumbangkan oleh Nurin Batisha. Dapat membuat ramalan tentang satu masalah berlaku berdasarkan corak yang berulang, iaitu persamaan lah dan berbeza. Okey, nombor 10. Antara pernyataan berikut, yang manakah mengandungi pengecaman corak? C, cikgu. Rumah saya mempunyai 5 buah bilik dan 1 anjung di hadapan rumah. Okey, jawapan dia ialah A. Semua rumah ada pintu. Okey, cikgu nak explain sikit tentang jawapan ni, tentang soalan ni. Okey, yang manakah mengandungi pengecaman corak? Ingat kalau pengecaman corak, dua aspek yang kami kena tengok iaitu persamaan dan juga perbezaan. Okey, persamaan ni yang tengok A dah. Semua rumah ada pintu. Macam ni. Okey, rumah yang pertama ada pintu. Rumah kedua ada pintu. Rumah ketiga ada pintu. Jadi dibuat satu conclusion, semua rumah ada pintu. Nah, itu adalah persamaan tiap rumah itu. Okey, maksudnya berulang-ulang. Dia berulang-ulang. Rumah satu ada pintu, rumah dua ada pintu. Okey, yang kedua tengok begitu. Rumah saya mempunyai 3 tingkat. Ada aspek yang berulang kat situ? Ada aspek ataupun aspek perbezaan kat situ? Dia ada compare dengan apa-apa tak? Tak ada kan? Dia kena compare antara dua unsur. Okey, macam rumah, semua rumah ada pintu tu maksudnya dia bukan satu-satu, dia compare dengan rumah satu lagi, dua lebih, 2, 3 atau 4, 5 dan seterusnya. Dia akan compare ke semua tu untuk mencari persamaan dia. Okey, kalau C, rumah saya mempunyai 5 buah bilik dan 1 anjung di hadapan rumah. Okey, dia ada compare dengan mana-mana? Terdapat sebuah bola besar, itu penyataan sahaja. Dia tak compare dengan any rumah lain. Okey? Gua harap kamu faham ya. Okey, Muaz. Kosong markah. Okey, cuba lagi lah. Muaz dengan Nurin cuba lagi. Nombor 11. Pernyataan yang manakah mempunyai ciri pengecaman corak? B. Semua sisi bunga kebangsaan mempunyai 5 kelompok. Faham lah tu, sama lah macam pintu, semua rumah ada pintu tu kan. Okay, semua spesies bunga kebangsaan mempunyai 5 kelompok. Bunga raya putih lah, bunga raya. Perbezaan dia ialah colour. Persamaan dia ialah semua spesies bunga raya tu ada 5 kelompok. Soalan 12. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik peniskalaan? Satu proses mengenal pasti ciri-ciri yang penting yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Tengok, jawapan dia ialah B. Proses mengenal pasti ciri penting yang dapat membantu menyelesaikan masalah. 13.
Apakah kepentingan teknik peniskalaan C bagi membuat keputusan untuk aspek penting? Kurang tepat lah jawapan dia ialah D. Okay, tengok kat situ, apakah dia tanya kepentingan teknik peniskalaan. Kalau dia tanya maksud teknik peniskalaan, jawapan dia ialah C lah, bagi membuat keputusan menentukan aspek penting permasalahan. Tapi jika apa kepentingan, jawapan dia ialah membolehkan masalah. Apa proses yang berlaku dalam teknik peniskalaan ni adalah dia memisahkan antara aspek penting dengan aspek tak penting. Yang tak penting tu diabaikan dan dia fokus pada aspek penting dalam penyelesaian masalah ni. Aspek yang tidak penting, kita cuba selesaikan aspek yang tidak penting. Jadi dia akan dapat menyelesaikan masalah tu dengan tepat. Dengan tepat. Tak mencapai objektif yang sebenar dalam menyelesaikan masalah tu. Sebab itulah dalam teknik peniskalaan apa yang berlaku ialah dia asingkan terus. Yang tak penting duduk tepi. Dia tengok yang penting sahaja dalam penyelesaian ni. Jadi bila dia fokuskan pada yang penting, dia akan dapat penyelesaiannya dengan yang lebih tepat di akhir nanti. Dia akan dapat penyelesaian yang lebih tepat dan cepat. Okey? Itu adalah kepentingan dia. Macam contohnya, okey, ambil buku, buka buku dan baca. Baca kan? Okey, baca buku. Okay, itu maksud baca buku. Apakah kepentingan baca buku? Untuk tambah knowledge. Itu beza dia. Maksud dengan kepentingan dia. Okay. Nombor 14. Raja berikut menunjukkan sebuah rangkaian tempatan. Berdasarkan raja di atas, pernyataan yang manakah boleh diabaikan? A. Jenis-jenis komputer dan server mesti daripada pengelur yang sama. Okey, tengok jawapan. Betul lah, tepat sekali. A jawapan dia. Okey. Ni apa dia ni? Peniskalaan. Dalam teknik peniskalaan. Yang mana yang penting dan yang tak penting. Kenapa bukan yang B, cikgu? Ya? Kenapa bukan B? Kenapa bukan B? Berada dalam satu bangunan. Untuk LAN ni dia kena ada dalam satu bangunan. Penting. Dia mesti duduk dalam satu bangunan. Rantaian dia tu, network dia tu dalam satu bangunan. Maksud dia range dia tu kecil saja dalam satu bangunan. C, terdiri daripada rangkaian berwayar dan atau tidak berwayar. Ada setengah tu LAN tu dia cucuk dengan dia sambung dengan wire LAN tu. Okay, dan D digunakan untuk menghantar dan menerima data satu node ke node yang lain. Okay, dia akan daripada node komputer pula cikgu spelling error tu. Komputer meja dia akan menggunakan komputer meja kita boleh ambil pangkalan daripada file pangkalan data daripada node komputer meja tu ke file pangkalan data node. Dia berhubung antara satu sama lain untuk menghantar dan menerima data-data tu. Okay, yang tak penting ialah pengeluar tu lah. Pengeluar komputer tu, komputer brand apa pun boleh digunakan. Okay, kita pergi ke soalan subjektif. Terangkan definisi setiap teknik pemikiran berikut. Okay, yang pertama ialah teknik leraian. Apa itu teknik leraian? Proses pemecahan masalah besar kepada beberapa bahagian yang kecil. Okay, teknik yang kedua. Teknik pengecaman corak. Okay, definisi dia. Untuk mengecam persamaan atau perbezaan beberapa masalah. Okey, bagus. Mengecam ataupun menganalisis. Okey, tengok jawapan dia. Teknik pengecaman corak ni proses menganalisis secara terperinci untuk mengenal pasti unsur-unsur kesamaan dan perbezaan yang ada pada masalah itu. Okey, bagus. Ini satu markah. Seterusnya, teknik yang ketiga. Nak jawab cikgu. C. Teknik peniskalaan. Definisi. Okey, peniskalaan. Definisi. Meninggalkan aspek kurang penting. Dan? Diselesaikan. Fokus dekat aspek yang penting. Fokus aspek yang penting. Teknik peniskalaan. Proses menumpukan pada elemen yang penting
dan mengabaikan elemen yang tidak penting. Elemen ke aspek ke samalah benda tu. Okey, yang keempat. Teknik pengitlakan. Okey. Teknik yang melibatkan pembinaan model bagi masalah yang diselesaikan. Okey, tepat sekali. Teknik pengitlakan proses membina model bagi masalah yang diselesaikan dalam bentuk apa? Formula, teknik, peraturan atau langkah-langkah. Okey. Seterusnya, setiap masalah dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik pemikiran komputasional. Lengkapkan peta pemikiran berikut bagi meleraikan masalah tersebut. Okey, apa masalah dia? Ibu memberi tugasan menjaga adik untuk satu malam. Anda perlu memastikan adik anda tidur awal dan siap sedia ke sekolah esok pagi. Perkara anda perlu ambil kira ialah apa? Kerja sekolah disiapkan, salin ke baju tidur, telah gosok gigi, beg sekolah dikemas dan baju sekolah telah digosok. Susun semula senarai yang diberi mengikut tertib. So ada 5 aspek yang perlu diambil kira bagi penyelesaian masalah ni. Okay, masalah dia apa? Nak jaga adik. Jaga adik tu masalah lah. Bila kena selesaikan, so kita kena menggunakan pemikiran komputasional untuk menyelesaikan masalah ini, masalah jaga adik ini. So gunakan teknik leraian. Leraian tu maksudnya satu masalah besar tu kita kecilkan kepada masalah kecil. Okey, masalah yang kecil yang pertama ialah adik pertama mak kamu nak adik tu tidur awal. Ni bukan adik baby ni, adik besar ni sebab siap sedia ke sekolah. Esok nak sediakan adik untuk ke sekolah esok dan juga adik tu perlu tidur awal. Jadi kecilkan lagi masalah tu, iaitu adik tidur awal tu, 2 penyelesaian dia macam mana? Gunakan teknik leraian ni dan siap sedia ke sekolah, nak kena buat apa? Tindakan dia, penyelesaian dia. Okey, jadi untuk adik tidur awal ni, apa perkara yang perlu dibuat? Untuk adik tidur awal, dia kena buat apa? Kita tengok satu persatu kat situ. Yang pertama, kerja sekolah perlu disiapkan, perlu berada di tempat yang mana? Kerja sekolah perlu disiapkan. Dia ada dekat mana? Siap sedia ke sekolah. Okey, siap sedia ke sekolah. Kemudian yang kedua, salin ke baju tidur. Adik tidur awal. Okey, telah gosok gigi. Adik tidur awal. Beg sekolah dikemas. Siap sedia ke sekolah. Okey, dan baju sekolah telah digosok. Siap sedia ke sekolah. Sejak ke sekolah. Okey, ini jawapan dia Okey. Soalan terakhir, gambar menunjukkan satu akuarium. Ada tugas untuk membersihkan akuarium ini. Alatan yang diberi ialah apa? 2 baldi, hos air, jala ikan dan kain. Jawab soalan berikut dengan aplikasi teknik pemikiran komputasional. Okey, dengan menggunakan teknik leraian, selesaikan masalah kecil yang dapat membantu anda menyelesaikan tugasan ini. Okey, salah satu cara lagi untuk kamu nak leraikan masalah ni ialah bila kamu diberi satu masalah, kamu selesaikan dengan menggunakan persoalan-persoalan. 4W, 1H, boleh guna 4W, 1H tu. Okay, yang pertama ialah bagaimana ikan dipastikan selamat. Bagaimana, ataupun kamu ada jawapan lain boleh tak semestinya rigid untuk jawapan ini sahaja. Sebab ini adalah soalan kebat. Yang kedua, bagaimana sisa terapung dalam akuarium dibersihkan. Dan yang ketiga, bagaimana memastikan umpai dan pasir dalam akuarium tidak terganggu. Okey. Senaraikan 3 aspek penting bagi selesaikan tugasan mencuci akuarium ini dengan berjaya. Okey, yang pertama ialah nak tentukan kamu berjaya atau tidak tu ialah ikan dipastikan hidup. Ikan dipastikan hidup dalam baldi lah berisi air tu. Yang kedua, cermin akuarium dibersihkan. Okey. Dan yang ketiga, rumpai dan pasir tidak bertaburan. Okey. Ini adalah aspek-aspek penting yang kamu kena tengok untuk pastikan kamu dapat selesaikan masalah ini dengan jayanya. Okey. C, selesaikan masalah kecil yang anda senaraikan di A, kemudian tulis langkah bagi membersihkan akuarium. Okey, ini adalah langkah yang
yang dibuat dalam bentuk carta alir, peta iting carta alir. Okey, yang pertama ialah apa? Sebenarnya jawapan ni adalah sangat terbuka sebab dia adalah hebat. Macam-macam cara kamu boleh create kan penyelesaian dia. Okay, ini adalah proses apa? Sini adalah proses apa? Pengitlakan. Okey. Pertama ialah gunakan baldi pertama dan isi dengan air. Yang kedua, keluarkan ikan dengan menggunakan jala ikan dan masukkan ke dalam baldi itu. Okey. Sebab dia beri kepada kamu bahan-bahan ataupun alatan untuk digunakan sepanjang kamu cuci akuarium ni. Jadi kamu kena guna alatan tu. Mention kat situ menggunakan jala ikan dan masukkan ke dalam baldi itu. Terusnya gosok kaca akuarium dengan air. Oh, silap tu. Gosok kaca akuarium dengan apa? Dengan kain. Dengan kain. Dengan kain typo dengan kain. Okey, yang keempat, gunakan hos air dan sedut sisa-sisa ampaian dari akuarium ke dalam baldi kedua. Sebab tu dia bagi dua baldi. Satu baldi isi ikan dan satu baldi lagi untuk kamu sedut air dari akuarium tu. Guna hos air tu. Okay, yang kelima, masukkan air bersih ke dalam akuarium dengan perlahan-lahan tanpa terusik pasir dan rumpai dalam akuarium. Pelan-pelan supaya tak mercik pasir-pasir tu. Dan last sekali, masukkan semula ikan dari baldi ke dalam akuarium. Okay, itu adalah proses dia. Okay, sekian, terima kasih untuk slide 1. Sekarang kita pergi ke slide yang kedua. Untuk kod arahan HTML. Sekarang ni dah ada lagi 7 minit untuk siapkan ni. Okay, soalan objektif. Siapa nak jawab? Pernyataan yang manakah tidak benar tentang HTML? D. HTML terdiri daripada beberapa kod arahan yang mudah dan yang pendek dan mudah. Oh, kurang 4. Okay, jawapan dia ialah kod HTML hanya boleh ditulis dengan menggunakan perisian aplikasi Notepad. Okay, ini adalah yang tidak benar. Yang tidak benar. Okay, pertama HTML ialah singkatan bagi Hypertext Markup Language. Betul. HTML digunakan untuk membina laman sesawang pun betul. Dan HTML terdiri daripada beberapa kod arahan. Ya, dia adalah kod arahan yang pendek dan mudah, simple. Maksudnya telah dipiawai sama saja kod arahan tu. Okay, dia boleh guna aplikasi selain Notepad. Soalan 7. 7. Yang manakah ialah sambungan bagi fail HTML? A. 1 dan 2. Tepat sekali. Soalan ke-8. Yang manakah menerangkan tentang HTML head dengan betul? Jawapan dia B. Menandakan tamat atau cara HTML. Oh, salah Kalau menandakan Nurin, menandakan tamat atau cara HTML ialah dia guna /HTML. Okay. Tapi kalau /head ni dia menandakan tamat bahagian kepala laman sesawang, bahagian atas tu. Okay. 9. Di antara berikut yang mana bukan struktur papan cerita? D. Struktur roda. Roda. Okay, jawapan dia yang bukan struktur papan cerita ialah B, struktur aneka pilihan. Dia struktur linear, struktur cabang, roda dan satu lagi ialah struktur hierarki. Soalan 10. Paragraf heading yang manakah mempunyai saiz teks yang terkecil? D. Heading 6. Okay, betul. Heading 6. Yang paling besar ialah heading 1. 11. Antara berikut, yang manakah bukan unsur tarikan kepada pengguna untuk melawat sesuatu laman sesawang? A. Paragraf heading. Yes, tepat sekali. Soalan 12. Format image yang manakah lazim digunakan dalam kod arahan HTML? B. 1, 2 dan 4. 1, 2 dan 4.
Okey, tepat sekali. Jawapan B. 1, 2 dan 3. Okey, pull down menu juga dikenali sebagai. Okey, tepat sekali 1, 2 dan 3. 14. Apakah kepentingan ruang komen dalam satu laman? Okey, apa kepentingannya? And then? C cikgu, C. C. Membolehkan pelawat laman seorang beri maklum balas. Okey, tepat sekali. 15. Tapak seseorang ialah satu himpunan fail www dengan satu laman seseorang utama yang dikenali sebagai C. HTML. HTML? Oh. Kurang tepat Okay, tapak seseorang ialah satu himpunan fail www dengan satu laman seseorang utama yang dipanggil sebagai home page. Okay, soalan subjektif. Namakan struktur papan cerita berdasarkan gambar yang diberi. Okey, gambar yang pertama yang ni. Okay, dia tengah-tengah dia ni. Laman utama duduk di tengah dan dia mencapah-mencapah. Jawapan? Struktur roda. Okey, Struktur roda. satu markah. Okey, seterusnya gambar sebelah kanan atas. Yang ni, laman utama duduk atas. Kemudian struktur cabang. struktur apa? Cabang. Okey, satu markah. Okey, seterusnya yang bawah sebelah kiri, siapa lagi yang belum jawab lagi? Please, belum jawab lagi, ada tak? Jawapan dia struktur hierarki. Okey, tepat sekali. Struktur hierarki. Dan last one yang bawah sebelah kanan. Siapa nak jawab? Struktur linear. Okey, tepat sekali. Satu markah. Okey, padankan tag HTML berikut pada penerangan yang betul. Okey, yang pertama, cikgu dah bagi dah jawapan. HTML menandakan permulaan dan tamat atau cara HTML. Okey, B, head. Jawapan dia? Menandakan permulaan dan tamat bahagian kepala laman sesawang. Okey, tepat sekali. C, title. Bahagian utama laman sesawang yang mengandungi teks, imej pautan, rajah dan maklumat lain. Oh, tidak tepat. Jawapan dia ialah 1. Menandakan permulaan dan tamat kod arahan bagi mengarahkan pelayar web untuk memaparkan teks di antaranya pada tab laman sesawang. Soal D, body. Bahagian utama laman sesawang yang mengandungi teks, imej, pautan, rajah dan maklumat lain. Okey, tepat sekali. Dan last one, untuk P. Memaparkan teks antara dua tag ini sebagai suatu perenggan. Sebagai satu perenggan. Nah, itulah jawapan dia nah, last sekali. Okey, bagus. Soalan keempat. Lihat paparan laman sesawang berikut. Dalam laman sesawang, 3 jenis paragraf heading telah digunakan, iaitu heading 1, 2 dan 3. Okey, sekarang ni cikgu nak memang cikgu nak kamulah bagi jawapannya. Macam mana cara-cara nak tulis kod untuk yang ni? Yang pertama ialah tulis HTML. Okey, lepas HTML tulis apa? Head. Head. Lepas head tulis apa? Title. Lepas tu tulis Title. asas sains komputer tingkatan 1. Nak tutup title dulu ke head dulu? Tutup title sebelah Okay, asas sains komputer tu. Title. Lepas tu tutup Head. head. Lepas tu Body. buka nah untuk body. Okay, lepas buka body H1. H1. Kenapa H1? Sebab dia paling besar.
H1 yang paling besar lah. H1 paling besar. Asas sains komputer tingkatan 1. Lepas tu tutup H1. Okey, seterusnya H2. Ibu baca boleh cepat dah. H2 apa dia tulis? Bab 4 kod arahan. Lepas tu tutup H2. Line yang ke-9. Line yang ke 4, 5, 6, 7. Okey, line yang ke-8. Buka H3. H3 tulis apa? 4.1 kod arahan. Lepas tu tutup H3. Okey, line yang ke-9. Buka H3 sekali lagi dan tulis 4.2. Tutup H3 sekali lagi. Okey. 9, 10. Line ke-10 buat apa? Tutup body. Tutup body. Nak tutup apa? Tutup body. Tutup body. Lepas tutup body? Tutup body? Last Tutup kali. HTML. Okey, Tutup HTML. Okey, tamat. Okey. Okay, sekarang cikgu akan kira markah untuk tingkatan 1 hikmah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 ihsan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, jadi tahniah kepada 1 ihsan atas penyertaan kamu ni. Alhamdulillah hari ni 31 orang, tapi yang jawab kat cikgu tak sampai 31. Untuk setakat ni, untuk hari ni selesai kelas PDPR kita. Cikgu harap kamu dapat banyaklah ilmu-ilmu baru hari ni. Dan dapat tandalah jawapan-jawapan yang cikgu bagi tadi ni. Yang kawan-kawan semua share tadi ni. Okey, sekian dahulu. Terima kasih semua. Tahniah 1 ihsan, 1 hikmah pun bagus juga. Cuma improve lagi untuk next class minggu depan. Okey, sekian dahulu dari cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.